Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini dalam sidang media yang kita adakan pada pagi ini untuk menerangkan satu isu yang sebenarnya kita tidak berniat untuk nak panjang lebar dalam isu ini, kerana isu ini memang nampaknya remeh, tetapi memandangkan pelbagai tumahan dan juga fitnah yang dibuat oleh pihak pembangkang terhadap kita, jadi kami terpaksa untuk nak menyahut ataupun kita nak reply kepada apa yang telah dilemparkan. Jadi pada hari ini saya cuma nak bawa satu isu je, iaitu berkaitan dengan satu dakwaan daripada yang dibuat oleh pihak PKR, terutama oleh Bendahari Agung PKR, iaitu YB Lee Chen Chong. Okay. Dan menurut dakwaan yang dibuat oleh beliau 2 hari yang lepas, dia kata beliau tidak mempersoalkan kelayakan calon BN, terutamanya calon MCA untuk yang bertanding dalam DUN Kelebak dalam PRM Melaka kali ini, iaitu Datuk Lim Ban Hong. Okay. Tetapi apa yang dikuartiri ataupun apa yang dibimbangkan oleh pihak pembangkang ataupun pihak PKR adalah sebenarnya penyertaan Lim Ban Hong dalam PRN ini adalah tidak bermoral. Okey, ini tuduhan yang cukup berat. Mereka kata penyertaan Lim Ban Hong sebagai timbalan menteri MITI di peringkat pusat adalah dalam PRN kali ini adalah tidak bermoral. Okey. So sehubungan itu, saya mencabar YB Lee Chen Chong untuk menjawab 3 soalan yang akan saya utarakan. Okey, seperti berikut ya. Yang pertama, apabila kita tengok hakikatnya, Melaka terpaksa mengadakan PRN sekarang walaupun kita masih lagi berdepan, masih lagi diancam dengan pandemik COVID-19. Mengapa kita perlu mengadakan PRN kali ini adalah kerana tindakan Pakatan Harapan, atau lebih tepat lagi pengerusi Pakatan Harapan merangkap Presiden PKR yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersekongkol dengan 4 orang ahli Dewan Undangan Negeri yang merupakan pengkhianat ataupun katak pada ketika itu yang menjatuhkan kerajaan negeri Melaka yang ada pada masa itu. Jadi saya minta YB Lee Chen Chong untuk nyatakan sama ada tindakan ini bermoral atau tidak, memandangkan beliau begitu konsisten nak mencabar soal ke moral ataupun tidak berkaitan dengan penyertaan Ban Hong dalam PRN kali ini. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, Lee Chen Chong melemparkan pelbagai tuduhan terhadap Ban Hong, tetapi beliau dan juga pemimpin-pemimpin parti PKR yang lain tutup mata terhadap penyertaan rakan separtinya dalam PRN Melaka, iaitu yang berhormat Datuk Seri Samsul Iskandar yang juga seorang ahli parlimen di Hang Tuah Jaya. Okay. Yang seperti kita sedia maklum ini penting. Saya harap rakan-rakan daripada media boleh pick up this point Okay. Apa yang penting ialah ahli parlimen diberikan peruntukan jutaan ringgit setiap tahun. Jadi apabila pihak pembangkang mengkuatiri sama ada tindakan Ban Hong selaku timbalan menteri MITI untuk bertanding dalam PRN ini selaku timbalan menteri, mungkin mereka mengatakan mungkin Ban Hong akan menyalahgunakan kuasa dan juga fasiliti yang beliau ada selaku timbalan menteri. Jadi kenapa kita ataupun mereka tidak mempersoalkan benda yang sama terhadap YB Samsul Iskandar selaku ahli parlimen yang mempunyai peruntukan jutaan ringgit setiap tahun? Mungkinkah YB Samsul Iskandar juga akan menyalahgunakan peruntukannya yang sepatutnya digunakan untuk parlimen, orang-orang parlimen dia, untuk digunakan dalam PRN kali ini? Ini penting. Malah mereka tidak mempersoalkan benda ini, malah mereka mempertahankan pernyataan YB Datuk Seri Samsul Iskandar. Ini
yang kita panggilkan sebagai dua darjat ataupun double standard. Okey, itu soalan kedua. Yang ketiga, sekiranya benar YB Lee Chien Chong mengakui penyertaan Ban Hong sememangnya mengikut undang-undang dan peraturan. Okey, adakah beliau akan meminta maaf secara terbuka berhubung dakwaan sebelum ini bahawa kononnya Ban Hong berkemungkinan menyalahgunakan kuasanya sebagai seorang timbalan menteri dan secara tidak langsung mempersoalkan kewibawaan Suruhanjaya Pilihan Raya. Kerana seperti mana yang kita telah jelaskan sebelum ini, penyertaan YB Datuk Lim Ban Hong sebenarnya telah pun mendapat pengakuan daripada SPR dan penamaan beliau tidak dipersoalkan oleh SPR langsung. Maksudnya kelakuan beliau tidak dipersoalkan. Okey. Jadi kenapa YB Lee Chien Chong begitu minat untuk nak mencabar benda ini di mana ia telah pun diperakui oleh SPR? Okey. Dan yang seterusnya, pada 31 Oktober, bos besar YB Lee Chien Chong, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah membuat pengakuan terbuka bahawa 4 adun yang berkenaan menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Melaka pada ketika itu selepas bertemu dengan kepimpinan PH. Seterusnya menyebabkan tumbangnya kerajaan negeri. Dan pada 6 November, Anwar mengumumkan secara rasmi pencalonan Datuk Seri Idris Harun dan Datuk Noor Azman Hassan di Tun Asahan Tan Pantai Kundung, masing-masing mewakili PKR dan Amanah. Jadi apabila benda ini berlaku, kenapa YB Lee Chien Chong beliau berbisu 1000 bahasa terhadap semua ini? Okay. Adakah ini perbuatan bermoral? Kalau YB Lee Chien Chong adalah seorang yang begitu bermoral dan mempersoalkan sama ada penyertaan Datuk Lim Ban Hong dalam PR kali ini sama ada bermoral atau tidak. Jadi saya nak tanya balik kepada YB Lee Chien Chong, sama ada apa yang dilakukan oleh Presiden PKI itu bermoral atau tidak? Ya. Dan sekali lagi saya ingin menekankan bahawa undang-undang negara ini membenarkan mereka yang memegang jawatan di peringkat Persekutuan bertanding dalam PRN. Apatah lagi Lim Ban Hong telah melalui proses penambaan dan calon secara syak dan pencalonannya telah diteliti serta diluluskan oleh SPR. Oleh itu, secara kesimpulannya, dan saya berharap juga isu ini dapat diredakan, iaitu status Lim Ban Hong sebagai seorang senator dan juga timbalan menteri untuk bertanding dalam PRN kali ini sememangnya tidak menjadi isu. Justru itu saya sorkan kepada YB Lee Chien Chong sebagai bendahari PKR, kalau masih tidak berpuas hati, bolehlah mengemukakan bantahan melalui saluran perundangan kepada SPR. Bukannya melalui media dan berterusan mengalihkan fokus rakyat Melaka terhadap isu-isu yang lebih genting lagi, yang lebih penting lagi yang dihadapi oleh rakyat. Situasi pandemik yang telah pun berlaku lebih daripada setahun dan dekat 2 tahun, ditambah dengan pergolakan politik yang berlaku sekarang ini telah menjejaskan ekonomi negara. Apabila pandemik semakin reda sekarang ni, jadi keutamaan rakyat Malaysia sepatutnya adalah kestabilan politik dan juga bagaimana kita boleh memulih daripada kemelesetan ekonomi yang berlaku sebelum ini disebabkan oleh pandemik. Jadi saya menyuruh kepada semua untuk kita tumpukan perhatian dan usaha kita untuk memulihkan ekonomi dan bukannya menghabiskan masa dan tenaga atas pertikaian politik yang langsung tidak membawa manfaat. Jadi yang terakhir, kami menyuruh kepada YB Lee Chien Chong dan PKR supaya jangan lagi membazirkan ruang ataupun masa-masa rakan-rakan media kita, maupun masa calon dan juga rakyat, kerana rakyat lebih berminat nak tahu bagaimana PKR nak membawa manfaat dan kebaikan kepada rakyat
kalau mereka diberikan mandat ataupun kepercayaan oleh rakyat. Begitu juga dengan calon-calon daripada Barisan Nasional. Kami rela untuk membazirkan masa atau menggunakan masa kita sebaik mungkin untuk menerangkan apa yang akan kita lakukan kepada rakyat kalau kita diberikan mandat dan kepercayaan. Dan yang terakhir, pada hari ini juga saya nak bangkitkan satu soalan. Okey, mungkin ini memerlukan jawapan yang jelas daripada pihak pembangkang ataupun pihak Pakatan Harapan. Seperti yang kita sedia maklum, DAP sebelum ini mengatakan bahawa YB apa yang kita panggilkan Adli merupakan calon ketua menteri mereka, satu-satunya calon ketua menteri mereka selepas kalau mereka menang dalam PRN kali ini. Tetapi kenyataan DAP berhubung dengan calon ketua menteri ini sebenarnya tidak mendapat respon yang positif daripada pihak PKR. Okey, jadi mewakili MCA dan mungkin juga Barisan Nasional, saya ingin mempersoalkan kepada pihak Pakatan Harapan, siapa sebenarnya calon ketua menteri anda? Sila nyatakan dengan jelas, kerana ini akan juga memberi peluang kepada rakyat untuk menilai patutkah mereka memberi undi dan sokongan kepada Pakatan Harapan kalau mereka tahu siapa dia ketua menteri. Kalau mereka tidak tahu, maka mereka tidak boleh menilai. Dan sebaliknya, kita tengok Barisan Nasional, kita pun secara jelasnya telah mengatakan bahawa Datuk Seri Sulaiman merupakan satu-satunya calon ketua menteri kita kalau kita diberikan kepercayaan dan mandat oleh rakyat dari negeri Melaka. Jadi saya harap saya bawa dua isu hari ini. Satu berkaitan dengan persoalan ataupun dakwaan yang dibuat oleh PKR berhubung dengan penamaan Datuk Lim Ban Hong dalam PRN kali ini. Yang kedua, siapa ketua menteri Melaka oleh yang dinamakan oleh Pakatan Harapan kalau mereka menang. Ada apa-apa soalan? Bos, tentang dakwaan adakah memperlihatkan bahawa PKR mengetahukan isu untuk PRN, sedangkan kita tahu jatuhnya kajian yang berlaku disebabkan oleh pengkhianatan dan mereka pula mengambil kata politik ni selalu. Memang mungkinlah, saya tidak kata pasti 100%. Mungkin mereka ketaduhan isu. Mungkin tak ada apa-apa yang boleh mereka mainkan lagi selain daripada mainkan isu ini. Kerana apa yang kita nampak sebelum ni, masa Pakatan Harapan mengambil alih menjadi kerajaan di negeri Melaka ini, tiada sebarang pun pembangunan ataupun projek-projek yang memanfaatkan rakyat yang dilakukan oleh kerajaan pada masa itu. Pelbagai projek mega yang sepatutnya boleh memanfaatkan rakyat negeri Melaka dibartakan ataupun dihentikan begitu saja. Sepertinya projek ni dekat apa kita panggilkan Melaka, waterfront, dan juga yang HSR, yang sepatutnya dapat memanfaatkan dari Melaka, tetapi telah pun dihentikan begitu saja. Jadi mungkin mereka sudah ketadusan isu, maka mereka asyik mainkan isu ni. Tetapi sekali lagi saya menyuruh kepada pihak PKR, kepada Pakatan Harapan supaya kita tumpu perhatian kepada soalan ataupun masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jom kita bincang macam mana kita nak memperbaiki ataupun macam mana kita nak memajukan negeri Melaka lagi. Secara konstruktif. Itu yang diminta oleh rakyat sebenarnya. Harap ini jawab soalan brother. Alright. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, saya akan teruskan sidang media saya pada pagi ini dalam bahasa Cina. 各位来自媒体界的朋友，大家早上好。
我是马华发言人张佑全。那么今天我召开这个记者会的这一个目的呢，主要是要回应 ，OK， 我希望是最后一次回应了，就是公正党的这一个指控，对，有关于马华副总会长拿督林万峰，他身为这一个中央的副部长，也就是这一个密地的副部长的这一个参选这一次马六甲州选的这一个资格 ，OK。那么我们可以看到，公正党的这个总裁证特别是公正党的总裁证李建崇，他之前就三番四次的说，他质疑这一个国政马华候选人拿督林万峰参选马六甲州选的这个资格，他是认为但是他说他不是认为说林万峰的这个参选不符合这个所谓的程序，而是不符合这个道德 ，OK。当公正党跟我们讲道德的时候，我们就要反问他3道问题有关于道德的 ，OK。第一道问题。我们看到今天马六甲之所以要举行这一个州选举，虽然我们是面对这疫情的这个情况之下，那我们还是要举行这个州选举 ，OK， 就是因为西蒙 ，OK， 或者具体来说，就是西蒙兼公正党的这一个党主席的Sri Anwar Ibrahim，OK， 他与这一个叛变的这一个议员推翻之前的这个州政府。那么我想请问 YB 这个李建崇，他认为这种行为符合道德吗？有没有道德可言？这是第一道问题。第二道问题，这一个李建崇对于林万峰的这一个参选，他一直纠缠不清 ，OK， 但是他却对自己的党同僚Datuk Seri Samsul Iskandar 这一次同样 ，OK， 也参选这个州议席呢 ，OK， 却视而不见，这个非常重要。为什么我这么说呢？Samsul Iskandar 他身为这一个杭多加亚的这个国会议员。OK， 那么我们众所周知啊，这一个国议员他一年都有好几百万的这一个所谓的拨款。OK， 如果是 YB 这一个李建崇一直认为说拿督林万峰可能会滥用他作为副部长的这个职权的这一个资源 ，OK， 来为他在这一次州选这边占尽先机的话，为什么他不用同样的这一个逻辑、同样的这一个标准来去质疑Samsul Iskandar呢？因为 YB Datuk Seri Samsul Iskandar 同样也拥有几百万的这一个拨款，他也有可能会滥用他的这一个拨款来助他在这一次这一个州选一臂之力，比其他人更占尽先机。那么这是第二点。第三点，李建崇既然已经在第2次回应这个课题的时候，他提出来，他说他没有质疑这一个林万峰参选的这一个程序。OK， 这个参选的资格是符合这一个法律还有这个程序的，也并没有质疑。OK， 那么这一个李建崇是否会针对早前声称这个林万峰参选可能滥用副部长的这个职权，并因此间接质疑选委会的这个专业，为这样子的一个事情公开道歉 ？OK， 3道问题给公正党，特别是给他们的总裁证YB 李建崇，各位。我们也可以看到10月31日，这个李建崇的上司就是这个公正党的党主席Sri Anwar Ibrahim 公开承认，4名州议员是在见了这个希望联盟的领袖之后，才撤回对这一个甲州首长苏莱曼的这一个支持，导致这个甲州的政府垮台。OK， 那么11月6日，安瓦就正式宣布这一个Idris Harun 还有这个Nur Osman，OK。分别就代表公正党还有陈进党来上阵这一次的这个州选举 ，OK。那么我想请问，口口声声强调道德的政治道德的这个李建崇 ，OK， 为何却对此保持这个沉默 ？OK， 这非常重要。各位，在此呢，马华也要重申，我们的法律其实是允许担任这个这个联邦的这个官职者。OK， 来参选这个州议席，而且林万峰也已经是依据法律完成了州选的提名的这个程序。OK， 那么他候选人身份其实也获得了选委会的这个审核以及批准。OK， 如果要说是国州2个一起打的话，其实这个问题都不存在，因为林万峰不是国会议员，他只是这一个上议员。OK。所以我们觉得说，无论是从这一个法律的观点，或是从这一个道德的观点，任何观点来说，这个
万丰以上议员和部长的身份参选，绝对不是这个问题。OK， 那么我呼吁，如果 YB 李建聪对此事还有任何的意见的话，他应该要遵循法律的这个程序，向 SBR 向选委会投诉。OK， 而不是一直通过这个媒体放话，浪费这一个社会资源。OK， 扰乱甲州人民。OK， 原本应该要聚焦的这个课题。我们知道，延续超过1年的这一个疫情的关系啊，人民的这个生活大受打击，那么经济也非常的受到重创。那么目前呢，正好我们看到的是疫情稍微有放缓的这个迹象。我觉得说马六甲的人民最关注的议题呢 ，OK， 就是希望我们可以有一个稳定的这个政局，从而呢可以让我们人民的这一个生活重回正轨 ，OK， 去复苏经济 ，OK。而我觉得说人民最不想看到的就是我们为这些毫无意义的政治的这一个恶斗还有口水战，也来消耗这个时间和资源，同时也浪费这么多我们媒体朋友的这一个宝贵的时间，在一些不是人民所关注的议题上面。所以我们再次呼吁公正党，特别是 YB 李建聪，别再浪费这一个公共舆论的空间，也别再浪费这个候选人和人民的时间。OK， 以理性、健康、有建设性的这个方式，我们互相来竞争，让马六甲的人民知道说，我们如果胜选了，获得了人民的委托，我们要怎么做？那么要如何去协助人民？怎么带人民走出这个疫情之后复苏的这一条路？我们怎么去走？我觉得说这一个才是更为重要的。那是今天第一个议题啊。第二个，我想借今天的这个记者会，我是想要问问我们希望联盟的这一个朋友们 ，OK， 行动党在这几天都一直在说，这一个阿德里是他们巴卡达哈拉办希望联盟唯一的这一个州首长的人选，如果他们胜选的话，但是他这个说法好像没有获得没有获得这个公正党非常积极的这个回应，还有这一个肯定。OK， 看来希望联盟在于这一个首长的人选好像还举棋不定，还没有一个定论。OK， 那么马华认为说这一个方面非常的重要，因为我们要让人民知道到底谁是我们的这个首长的人选，来让人民做出进一步的这一个所谓的去衡量也好，或去做一些这个比较 ，OK， 来让他们投下手中的一票 ，OK， 所以我希望可以借助今天这个机会，来呼吁希望联盟的朋友们的领袖们，可以就马六甲未来的这一个首长的人选到底是谁，来给出我们一个明确的答案 ，OK， 而国政我们的这一个首长人选非常的清晰。就是这个看守的首长Datuk Seri Sulaiman，OK， 所以我们呼吁希望联盟的朋友同样也可以做出这样子这一个很肯定的这一个答复，让我们的人民、我们的选民有更清晰的这个投票的这个方向 ，OK， 这样这个就是今天早上我的这个记者会，还有什么疑问吗？有问题了是吗 ？OK， so tak ada soalan. OK, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan media. Begitulah sidang media saya pada pagi ini. Terima kasih. 谢谢。